Hai, Assalamualaikum guys. Bersama aku lagi Faizanal. So, kalau nak bercakap mengenai smartwatch ataupun smart fitness tracker, aku rasa sekarang ni dah banyakkan model ataupun jenama yang dijual dengan harga yang sangat berpatutan dan juga spek yang memang cukup padu. Tapi, aku baru jumpa satu smartwatch yang memang cukup padu dan juga nampak macam too good to be true pun ada kan. So, ini dia Maimo Watch yang dijual dengan harga bawah RM150 saja dengan spek yang memang cukup mantap. Kalau korang mencari sebuah smartwatch dengan harga ataupun bajet bawah RM150, mungkin ini adalah pilihan terbaik untuk korang semua. So guys, kalau korang tahu lebih lanjut, korang kena tonton video ini sampai habis dan let's talk about it. Perkara pertama sekali adalah dari segi rekaan. Maimo Watch ni ada dua pilihan warna, iaitu warna black dan juga warna rose gold. So macam biasa, black untuk lelaki dan rose gold untuk perempuan. Untuk rekaan dia memang very iconic macam jenama buah tu kan. So lebih kurang je rekaan dia bentuk petak. Dan untuk Maimo Watch ni, dia punya rekaan tu memang nampak solid dan juga minimalis sebab dia ada satu crown je dekat bahagian kanan ni. Dia tak serabut dengan macam-macam button kan. Dan untuk bahagian bawah jam ni pula, dia ada heart rate sensor, ada SpO2 sensor dan juga ada bahagian pengecasan dia lah. So basically Maimo ada bagi sekali kabel pengecasan magnetik dalam kotak jualan dia untuk korang nak charge Maimo Watch pada bahagian bawah jam ni sendiri. Untuk nak full charge Maimo Watch ni ambil masa sekitar 2.5 jam dari 0 ke 100. So bagi aku tak lama sangat dan still okey lah sebab ketahanan bateri dia pun not bad untuk jam ni sendiri. Untuk bahagian ketahanan dan juga keselesaan Maimo Watch ni memandangkan dia menggunakan material jenis aluminium alloy dekat body dia ni. So rasa kalau pakai dekat tangan tu memang rasa sangat-sangat ringan lah dan juga selesa. Sebab berat dia hanyalah 24 gram saja. So tak adalah rasa macam terlalu berat sangat ke tak selesa ke tak ada. So daripada 1 ke 10 aku boleh bagi dia punya keselesaan tu dalam 8/10. So memang rasa sangat-sangat selesa kat tangan dan aku tak rasa gatal pun menggunakan Maimo Watch ni. Even looks dia pun memang macam high end punya smartwatch, bukannya macam smartwatch yang murah kan. Dan unit dekat aku ni dapat sekali dengan extra strap yang berwarna oranye. So strap ni kita boleh easily tukar-tukar dan ada 4 jenis warna yang korang boleh tukar ikut cita rasa warna korang nak lah. In fact, Maimo Watch ni juga mempunyai ketahanan 5 ATM waterproof. So nak masuk dalam air untuk swimming ke, nak pakai masa hujan ataupun masa running apa semua, memang tak ada masalah untuk menggunakan Maimo Watch ni. So dia punya ketahanan tu memang level-level yang bagus, bukannya level-level yang macam jam murah kan. Seterusnya untuk bahagian skrin, Maimo Watch ni menggunakan skrin TFT LCD yang bersaiz 1.69 inci dengan 2.5D curve. So kalau nak bandingkan dengan pesaing dia yang lain, lebih kurang harga macam dia, kalau dikatakan yang Maimo Watch ni mempunyai skrin terbesar setakat hari ni lah. In terms of dia punya display LCD tu bagi aku not bad untuk harga RM150 dan ke bawah. Okey je, still usable, still boleh nampak every single words dan juga apa yang dia display dekat jam ni. Cuma dari segi touchscreen tu ada kekurangan sikit kat situ lah, memandangkan dia gunakan skrin TFT LCD dan juga harga dia yang agak murah. So motion untuk touch tu dia agak slow sikit dan agak kurang sikit kat situ, but still usable dan juga still boleh guna. Dan itu satu kekurangan yang maybe kita boleh tolak tepi, memandangkan harga dia memang sangat-sangat murah untuk apa yang ditawarkan pada jam ni. Dan biasanya kita tak gunakan pun sangat touchscreen dia sebab biasanya kita akan tengok ataupun monitor workout ke, monitor heart rate. So most of the time kita just tengok instead of touch. Tak macam smartphone yang biasanya kita akan gunakan touchscreen dia kan. Bercakap pasal screen lagi, Maimo Watch ni ada 5 level kecerahan yang korang boleh adjust dekat dia punya bahagian setting. Just swipe je ke atas, korang boleh nampak ada nombor 1 sampailah nombor 5. So nombor 1 tu paling rendah lah kecerahan dia dan nombor 5 tu adalah kecerahan yang paling tinggi sekali. So ikut kesesuaian korang untuk pakai. Kalau dekat indoor tu biasanya aku pakai 1 ke 3 macam tu je. Tapi dekat outdoor biasanya aku pakai 4 ataupun nombor 5. Dan benda tu juga akan efek sikit lah dekat ketahanan bateri kalau korang buka yang the highest brightness. Dalam setting yang sama tu juga korang boleh gunakan fungsi Find My Phone. Kalau korang connect dengan smartphone korang, so just tekan je dekat situ, dia akan bunyikan smartphone korang untuk mencari kedudukan smartphone korang kat mana. Kalau kawasan rumah apa semua, so dengarlah bunyi smartphone korang tu kat mana kan. So boleh carilah. In fact, kalau korang bosan dengan watch faces dia, jangan risau sebab dia ada lebih 50 jenis watch faces untuk ditukar mengikut cita rasa korang sendiri. Dan korang juga boleh jadikan gambar daripada gallery phone korang sebagai watch faces untuk Maimo Watch ni. Tapi kena connect dengan aplikasi lah. Dan kalau nak sebut pasal connection dengan aplikasi, korang boleh gunakan Android ataupun iOS untuk download aplikasi Maimo Fit dan boleh connect dengan kedua-dua platform Android dan juga iOS. So jangan risau. Dalam aplikasi Maimo Fit tu memang banyak benda yang kita boleh setting dan juga monitor, lagi-lagi bab kesihatan lah kan. So antara kelebihan untuk bahagian kesihatan dekat Maimo Watch ni, dia ada fungsi heart rate sensor. Kita boleh monitor dalam masa 24 jam masa kita gunakan smartwatch ni. In fact, jam ni juga ada SpO2 iaitu blood oxygen level yang memang menjadi satu keperluan masa sekarang ni untuk kita pastikan oksigen dalam badan kita ni cukup kan. Pastikan dapat bacaan 95% dan juga ke atas untuk SpO2. Kalau 95% ke bawah tu memang ada something wrong sikit lah dan kena rujuk dekat doktor. Tapi dari segi ketepatan untuk bacaan SpO2 dan juga heart rate tu bagi aku tak berapa nak accurate sangat kalau kita nak bandingkan dengan jam-jam yang mahal, but still consider boleh pakai
untuk kita nak monitor heart rate dan juga SpO2 dalam badan kita. Selain daripada heart rate dan juga SpO2, MemWatch ni juga ada stress level untuk nak monitor tahap stres dalam otak kita ni kan. Dan dia juga ada breath training. Untuk nak bersukan pula, ada dalam 13 jenis sukan yang korang boleh monitor masa korang tengah buat workout tu lah. So ada cycling, running, hiking, swimming dan macam-macam sukan yang biasa kita lakukan dah hadirlah dalam MemWatch ni untuk nak monitor masa korang tengah buat aktiviti tu. Seterusnya dari segi features lain dia, memandangkan kita tahu yang MemWatch ni boleh connect dengan smartphone kita kan. So that's why MemWatch ni still boleh dapat notification daripada kita punya apps, daripada message dan juga call. Cumanya dia tak boleh nak jawab call terus dan juga tak boleh nak cakap terus dekat smartwatch ni lah. Kita nak jawab call boleh kat sini, cuma kita kena jawab ataupun cakap dekat smartphone kita. So dia punya features tu tak adalah sama ataupun sehebat macam smartwatch yang berharga 1000 lebih ataupun 2000 macam tu kan, tak. So aku rasa dia lebih kepada untuk kita nak tahu siapa yang WhatsApp kita ke, siapa yang call ke, instead of kita nak jawab terus, tak boleh. So itu satu kekurangan dan juga ada satu kelebihan juga untuk MemWatch ni. Perkara terakhir yang aku rasa benda ni adalah satu faktor penting pada sebuah smartwatch ataupun pada sebuah fitness tracker untuk kita nak gunakan dalam jangka masa yang lama, iaitu ketahanan bateri dia. So MemWatch ni mempunyai bateri sebesar 300 mAh yang MemWatch sendiri claim dia mampu bertahan sekitar 21 hari kalau kita gunakan just untuk notification, aplikasi dia dan juga selain daripada sensor yang ada dekat MemWatch ni lah. Tapi kalau korang gunakan heart rate sensor, SpO2 dan sebagainya, so bateri dia boleh bertahan at least sampai 9 ke 10 hari tu bagi aku standard lah. Sebab bila aku dah gunakan MemWatch ni selama sebulan, aku rasa setakat ni baru 2 kali je aku charge MemWatch ni. So memang sangat-sangat tahan untuk dia punya ketahanan bateri dia. Tapi dari segi bateri ni dia agak subjektif jugalah. Dia bergantung pada penggunaan korang jugalah. Kalau korang memang always straight gunakan workout untuk monitor korang punya aktiviti, memang dia punya bateri tu akan lebih drop. Tapi kalau korang gunakan untuk just macam biasa je, memang bateri dia tahan lama. At least dalam masa seminggu ke 2 minggu tu normal lah untuk MemWatch ni. So guys, aku rasa korang dah tahu segalanya mengenai MemWatch dari segi dia punya ketahanan bateri dia, dia punya rekaan, dia punya material quality dia, charging dia, and then warna dia, feature, sensor dan sebagainya. Dan persoalan paling utama sekali adalah berapa harga jualan dekat pasaran Malaysia untuk MemWatch ni. So harga tu memang bagi aku macam too good to be true lah untuk dia punya features, specs dan sebagainya. So harga dia bermula 139 saja untuk satu strap. Tapi kalau korang nak beli yang 2 strap punya, so tambah lagi RM10 saja, iaitu RM149 saja, still bawah RM150. So untuk harga macam tu bagi aku ini adalah smartwatch entry level yang memang cukup lengkap. Segala features yang korang perlukan untuk smartwatch bawah RM150 ada pada MemWatch ni. Macam biasa kalau korang nak beli MemWatch ni, aku letak link pembelian dekat bahagian description dan juga dekat bahagian komen untuk korang beli MemWatch ni dengan harga yang memang sangat-sangat berpatutan untuk specs dia yang memang cukup-cukup padu. Dan kalau korang ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang perkongsian mengenai MemWatch, korang boleh kongsikan dekat bahagian komen. Dan macam biasa, kalau korang enjoy dengan video ni, like, komen dan share, subscribe channel aku, dan insyaAllah bertemu lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye.